Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan slide yang bertajuk digitalisasi teknologi yang menghakis etika dan peradaban masyarakat di Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli, iaitu Farina, Nur Anika Faiza, Nur Salwani, Emma Melisa, Jasmina Edina dan saya Nur Afika. Slide ini akan mengandungi pengenalan, definisi, faktor, cabaran, implikasi, cadangan serta kesimpulan tentang digitalisasi teknologi terhadap etika dan peradaban masyarakat di Malaysia. Untuk pengenalan, perubahan dalam era globalisasi telah memberi banyak perubahan dalam pelbagai perspektif dalam usaha untuk menghayati kehidupan. Perubahan terhadap gaya hidup yang telah memberi banyak keutamaan kepada teknologi dan kemajuan maklumat yang memberi kesan dan telah menjadi cabaran terhadap nilai budaya dan corak hidup masyarakat. Digitalisasi adalah bentuk proses perubahan atau penggunaan analog ke teknologi digital. Digitalisasi juga merupakan proses penggunaan etika dan peradaban masa lalu ke lebih digital. Istilah teknologi sangat berkait rapat dengan gadget atau peranti yang menggunakan teknologi tinggi serta menggunakan prinsip sains dan proses terkini. Seterusnya ialah definisi. Definisi digitalisasi dalam bahasa adalah proses mencipta atau menambah baik proses menggunakan teknologi dan data digital. Sebagai contoh dengan kewujudan komputer dan internet, ia dapat memberikan inovasi kepada manusia agar mampu mencipta kemudahan lain dengan melalui proses digitalisasi. Digitalisasi dalam istilah juga merujuk kepada penggunaan teknologi dan data digital untuk meningkatkan sektor perniagaan, pendapatan dan mewujudkan budaya digital. Definisi untuk etika dan peradaban pula dari segi epistemologi, etika dalam penulisan Yunani ialah ethos, iaitu undang-undang, hukum adat, tradisi, adab, kesopanan dan sebagainya. Dari sudut istilah, etika ialah kajian falsafah tentang akhlak. Tamadun berasal daripada unsur asas adab yang bermaksud tingkah laku atau akhlak yang baik dan terpuji yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat. Tamadun juga disebut sebagai tamadun yang boleh diertikan sebagai keadaan kehidupan sosial yang lebih maju dan mengalami kemajuan baik dari segi jasmani maupun rohani. Seterusnya, digitalisasi teknologi di Malaysia. Pendigitalan adalah penting untuk kemapanan dalam ekonomi baharu. Seiring dengan pesatnya digitalisasi di seluruh dunia, Malaysia harus merangkul ekonomi digital untuk memastikan mereka tidak tertinggal dan membantu memacu pertumbuhan ekonomi. Akibat dari pandemik COVID-19, layanan global dan ekosistem ekonomi beralih menggunakan teknologi dan bergerak lebih cepat. Generasi sebelum ini tidak merangkul teknologi digital, malah ia meragui keperluan untuk transformasi digital. Tetapi COVID-19 memaksa interaksi tanpa sentuh dalam hampir semua operasi. Contohnya ialah seperti PayWave dan QRP. Oleh itu, pandemik membawa kita kepada realiti dalam urusan kontemporari bahawa kita enggan menerima transformasi digital, tetapi kini ia diperlukan. Operasi dan tenaga kerja juga beralih ke persekitaran maya disebabkan oleh tekanan kesihatan persekitaran COVID-19. Teknologi pendigitalan atau Information Communication and Technology ICT amat penting kepada rakyat di Malaysia. Boleh dilihat dari kepelbagaian kesan yang dapat dilihat, amat menakjubkan apabila ia menjadi medium untuk memperkukuhkan akhlak dan peradaban di Malaysia.
Kehidupan masyarakat kini semakin berkembang dengan adanya pembaharuan dalam arus pemodenan. Perkara ini dibuktikan melalui berakhbar dari berita harian iaitu menyatakan Perdana Menteri ke-9 berkata bahawa digitalisasi mampu mengubah gaya hidup dalam norma baharu. Namun, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan digitalisasi teknologi ini telah menghakis etika dan perabatan masyarakat. Antaranya ialah yang pertama, perubahan dalam cara berkomunikasi. Seperti yang sedia maklum, seluruh negara telah mengalami pandemik COVID-19 selama 3 tahun. Kita tidak dibenarkan keluar rumah, pergi bekerja ataupun membuat aktiviti di luar. Jadi masyarakat telah menggunakan kemudahan teknologi untuk berkomunikasi antara satu sama lain seperti Google Meet, WhatsApp, Twitter dan sebagainya. Perkara ini menyebabkan apabila masyarakat sudah boleh berkomunikasi secara bersemuka, sesetengah masyarakat menghadapi kesukaran untuk bercakap secara komunikasi, iaitu mereka rasa lebih gemetar ataupun perasaan gugup serta terdapat penggunaan bahasa yang tidak bersesuaian. Seterusnya, perubahan dalam perniagaan. Sekarang kemudahan pembayaran secara kredit kad ataupun debit ataupun QRP amat digalakkan kerana kaedah ini dapat menjimatkan pelbagai kos. Akan tetapi, kemudahan ini menyebabkan golongan yang lebih berumur seperti warga emas menghadapi kesukaran untuk membayar barangan yang mereka beli kerana mereka perlu diajar untuk menggunakan QRP dahulu sebelum untuk membayar barangan. Sekali pengaruh teknologi. Seperti yang sedia maklum, teknologi seperti internet amat memudahkan masyarakat untuk mencari pelbagai maklumat. Golongan remaja adalah salah satu golongan yang mempunyai rasa ingin tahu yang lebih tinggi daripada golongan yang lain. Serta mereka juga lebih banyak menghabiskan masa dalam melayari internet. Jadi, apabila mereka melayari ada pelbagai laman sesawang, terdapat beberapa iklan yang kurang menyenangkan dan berunsurkan lucah dan perkara tersebut dapat merangsang mereka untuk mengetahui lebih lanjut terhadap perkara tersebut. Jadi, perkara tersebut dapat membahayakan golongan remaja serta menyebabkan etika dan perabatan mereka semakin terhakis. Seterusnya adalah cabaran digitalisasi terhadap etika dan peradaban manusia. Cabaran pertama adalah pelayaran web negatif. Pelayaran web negatif ini memberi kesan negatif dalam perkembangan minda dan fizikal masyarakat. Ini kerana ketagihan terhadap laman web negatif telah mencetuskan etika dan peradaban seseorang seperti kerosakan maruah, nilai kepribadian, rohani dan dorongan terhadap jenayah seksualiti. Mengikut laman web yang sebegini telah menjadi kes tumpuan jenayah dalam kalangan masyarakat Malaysia. Seterusnya, wujudnya laman web lucah memberi kemudahan kepada masyarakat untuk menonton perkara-perkara negatif kerana ia tidak mempunyai had umum untuk menonton. Teknologi sekarang dapat menyimpan maklumat kepribadian tetapi masyarakat kita kurang tahu tentang ilmu teknologi ini menyebabkan orang lain boleh mengambil maklumat ini untuk dijadikan kes jenayah seperti kes pornografi, lucah dan sebagainya. Untuk cabaran kedua adalah permasalahan remaja. Minat remaja kepada teknologi telah menghabiskan masa dengan bermain perkara yang tidak berfaedah seperti games, program chatting, permainan video, SMS dan sebagainya. Permainan ini telah menunjukkan bagaimana etika dan peradaban seseorang kerana etika dan peradaban membawa maksud nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu. Jika manfaatkan penggunaan teknologi, maka baiklah akhlak seseorang. Jika tidak, buruklah akhlak seseorang. Bukan itu sahaja, silaturahim antara ibu bapa maupun adik-beradik semakin redang kerana golongan remaja membazirkan masa dengan perkara-perkara negatif.
Saya Jasmina Elina akan meneruskan dengan implikasi digitalisasi terhadap etika dan peradaban di Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, di mana kita akan lihat majoriti masyarakat di negara kita mudah alpa dengan kehadiran teknologi digitalisasi ini, terutamanya pengaruh media sosial. Kecanggihan teknologi seperti medsos ini merupakan salah satu platform yang selalu digunakan pakai oleh golongan remaja pada hari ini untuk menjalinkan hubungan sosial dan sebagainya. Memang saya tak dapat nafikan bahawa ada juga laman sesawan yang membantu masyarakat dari segi pembelajaran, tapi ada juga yang memberikan kesan negatif ataupun implikasi terhadap masyarakat kita, di mana mereka akan terdedah dengan perkara yang tak sepatutnya seperti penipuan skamer, masuk pornografi, culture shock dari segi pakaian, bahasa dan sebagainya. Jadi saya akan teruskan dengan isi implikasi yang pertama, iaitu kesan menyiarkan pelbagai kandungan yang tak ditapis daripada seluruh pelosok dunia. Hal ini akan menyebabkan rakyat akan huru-hara, permusuhan dalam masyarakat akan berlaku dan secara tidak langsung akan meletakkan nilai-nilai etika dan peradaban di satu posisi yang terancam. Okey, contohnya jika kita melayari internet di sebuah laman sawang, akan muncul satu link dan bila kita tekan link tu, dia akan keluar satu iklan yang tidak senonoh ataupun di mana aksi pornografi tidak ditapis dipaparkan di skrin komputer kita. Seperti yang kita sedia maklum, pornografi adalah satu bahan lucah yang berbentuk image, tulisan dan visual yang merangsang nafsu keinginan seorang individu. Kesan daripada isu ini akan menyebabkan penambahan dari segi seks pernikah di negara kita dan juga akan mengundang kepada penambahan pembuangan bayi merata-rata tempat. Okey, implikasi yang kedua adalah dari segi perubahan gaya hidup dan bahasa yang digunakan oleh kalangan remaja pada hari ini. Bagi saya, bahasa yang digunakan oleh mereka agak kasar sebab mereka ni dah terbiasa berkomunikasi dengan menggunakan perkataan tersebut, dan rata-rata banyak juga pihak yang menerima pakai bahasa tersebut. Sebab itulah kalau kita nampak majoriti orang Cina yang menguasai ekonomi negara banding orang Melayu, sebabkan mereka ada masalah berkomunikasi dengan baik. Dan kalau kita lihat dari sudut gaya hidup remaja pada hari ini juga agak membimbangkan, kerana masyarakat sebelum ini kerana mereka terlampau tak stop dengan trend ataupun fashion budaya barat. Nak dibandingkan dengan masyarakat yang sebelum ni, pakaian mereka lebih sopan, lebih tertutup sebelum berlakunya kepesatan teknologi. Okey, implikasi yang ketiga adalah berlakunya peningkatan kadar jenayah cyber secara terlindung ataupun kita panggil sebagai skamer. Disebabkan teknologi pada hari ini, golongan yang pandai IT ni, diorang dah memanipulasikan kelebihan mereka dari sepatutnya mereka bantu, tapi tidak. Mereka menipu orang lain, di mana mereka akan scam orang lain untuk mendapatkan wang. Okey, oleh itu akan menyebabkan berlakunya kerugian besar dari segi kewangan dan kehilangan harta benda. Jadi teknologi digitalisasi ini amatlah berbahaya sekiranya tidak digunakan di jalan yang betul, di mana ia akan menyebabkan data pribadi seorang itu akan terbongkar dan tahap keselamatan negara juga akan menjadi terancam kerana semua benda akan mudah tersebar dengan hanya menggunakan hujung jari sahaja. So akhir kali implikasi penggunaan kad elektronik kepada etika dan peradaban negara kita. Antara implikasi di atas yang telah saya bincangkan, majoritinya adalah kesan negatif, tapi isu yang terakhir ini saya akan mengubahkan tentang kesan yang positif. Kad elektronik seperti MyKad berpotensi besar untuk mengenal pasti identiti setiap individu serta menggerakkan masyarakat dalam jaringan elektronik dan sektor perkhidmatan awam. Sekarang hampir semua sektor kerajaan menggunakan MyKad untuk memudahkan urusan. Dan apa yang saya dapat simpulkan bahawa teknologi digitalisasi ini mendorong fungsi MyKad untuk meluas supaya dapat membantu prasarana di negara kita. Antara cadangan-cadangan yang boleh meningkatkan etika dan peradaban di Malaysia adalah pertama, membendung berita palsu. Ini dapat mengurangkan penyebaran maklumat yang tidak benar tersebar dengan lebih luas di laman sosial. Netizen boleh mengelakkan perkara ini terjadi dengan memastikan setiap sumber yang diterima adalah melalui sumber portal yang sah dan dipercayai ataupun bertanya kepada orang yang lebih mengetahui seperti pihak berkuasa. Namun, netizen juga digalakkan untuk tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Hal ini kerana akibat penggunaan teknologi yang semakin maju, pengguna yang salah menggunakan wang cyber akan mengubah maklumat dengan cara menyunting bagi memastikan maklumatnya tercapai. Ini akan mendatangkan kesan negatif kepada mangsa cyber seperti mereka akan menerima nama buruk akibat salah faham dan juga menyebabkan mereka tertekan. Seterusnya ialah ibu bapa dan pendidik perlu memantau anak-anak menggunakan peranti. Ini kerana pemantauan ini dilakukan bagi memastikan anak-anak tidak menghabiskan waktu yang berfaedah dengan hanya menghadap skrin yang terlalu lama seperti telefon pintar, komputer ataupun permainan video. Ibu bapa dan pendidik perlu mengawasi setiap langkah anak-anak dengan yang menggunakan peranti supaya tidak silap menggunakannya. Sebagai contoh, ibu bapa dan pendidik boleh meletakkan firewall pada peranti mereka untuk memastikan mereka tidak melayari laman sesawan yang berunsurkan negatif. Selain itu, ibu bapa dan pendidik perlu bersikap tegas terhadap terutama sekali golongan remaja. Ini kerana
Remaja mudah terpengaruh dengan rakan sebaya yang menggalakkan mereka menggunakan pelbagai aplikasi yang boleh mendatangkan keburukan kepada diri jika tidak digunakan dengan betul. Oleh itu, ibu bapa dan pendidik hendaklah memantau anak-anak menggunakan peranti supaya tidak salah menggunakannya. Sebagai kesimpulannya, tidak dapat dinafikan lagi dengan wujudnya sistem digital ini memberi banyak kemudahan kepada masyarakat. Namun ianya juga mempunyai keburukan yang tersendiri apabila ianya disalahgunakan. Pengaruh buruk digitalisasi ini tidak dapat dielakkan lagi serta mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. Oleh hal yang demikian, semua pihak seharusnya memainkan peranan yang tersendiri untuk mengukuhkan nilai agama, moral dan etika masyarakat kita. Sebagai contoh, ibu bapa perlulah mengawasi dan menapis aktiviti atas talian anak-anak dengan teliti supaya mereka tidak terpengaruh dengan perkara buruk yang tersebar di luar sana. Saya rasa itu sahaja daripada kumpulan saya. Sekian, terima kasih.